awal tanah Melayu dulu, maksudnya kita karya sastra begitu sekali terpengaruh dengan manuskrip Sanskrit. Kemudian datangnya dalam manuskrip Sanskrit yang diutamakan adalah dewa-dewi, pasal-pasal sakti, yang mendewa-dewakan dan dewa-dewa mereka dan sebagainya. Kemudian datang apabila Islam datang menapak di tanah Melayu, datang satu, kita kata, pembaharuan Islam dalam karya sastra itu sendiri. Antaranya ialah kalau kita rujuk pada ayat Quran, ayat yang pertama turun adalah Iqra, baca, yang menunjukkan konotasi yang luas, yakni dalam setiap penceritaan, dalam setiap karya perlu ada ilmu. Ilmu menjadi keutamaan. Sebab Iqra, sebelum datang hukum hakam lain, sebelum suruh sembahyang, sebelum Allah suruh apa sekalipun, Iqra, baca dahulu. Ia menjadi hukum utama dalam kehidupan mungkin. Satu arahan daripada Allah SWT sebelum datangnya lagi ibadah-ibadah khusus dan sebagainya. Kenapa? Baik, di dalam bila datangnya Islam, dan secara otomatiknya keseseraan itu terserap dengan elemen Islam itu. Yang kedua terpenting adalah elemen tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Kemudian ada lagi, barulah yang ketiga, cerita dan sebagainya. Dan dalam Quran sendiri kalau kita rujuk, dalam Quran sendiri kalau kita rujuk, hampir 2 ataupun 1/4 daripada Quran itu berbentuk kisah. Daripada kisah Nabi Adam berada dalam syurga, kemudian Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Musa, semua itu cerita. Bahkan dalam surah Yusuf disebut, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami turunkan kepada kamu sebaik-baik cerita. Untuk apa? La'ibrah, untuk pengajaran. Termasuk di sini kisah-kisah itu perlu selagi ataupun perlu ada pengajaran yang kita namakan sekarang mungkin keintelektualan dalam berkarya. Di situlah mungkin diselitkan unsur-unsur intelektual. Bahkan dalam Islam sendiri ada perkhususan ilmu itu adalah untuk hikmah, untuk mengajak kepada hikmah, tidak semestinya intelektual semata-mata. Bila sebut intelektual, mungkin satu ilmu yang tidak berkaitan ataupun yang tidak menjurus kepada pengesaan kepada Allah Ta'ala pun dinamakan intelektual dalam konteks sekarang. Falsafah barat yang banyak itu dan sebagainya, teori-teori yang banyak itu, tapi banyak juga yang tidak menjurus kepada keesaan Allah Ta'ala. Jadi kita cakap dalam konteks sastra tanah Melayu, yang kita semuanya adalah Islam, maka saya menyerulah dalam masa yang sama untuk kita melakukan tajdid, dia bagi pembaharuan yang mana balik kepada asal usul satu rujukan yang tuntas dalam kehidupan, yakni kepada Quran dan Sunnah. Di dalam itu sudah cukup keintelektualannya. Dalam Quran telah cukup sumber keintelektualan. Dalam hadis ni sudah cukup nasihat, ilmu dan sebagainya. Cuma tinggal lagi kita bagaimana nak absorb, bagaimana nak cernakan, bagaimana nak melestarikan dalam karya-karya semasa. Baik, kemudian apabila sastra Islam dan lahirnya tokoh-tokoh Nusantara yang tersohor, seperti Ar-Ramiri, betul Perleh, kita punya penyair-penyair Nuruddin Ar-Ramiri, kemudian Fansuri sendiri yang sangat hebat dengan sajak pantunnya, syair perahunya. Kemudian yang mutakhir sikit, awal abad 1900 itu, timurnya Syekh Al-Hadi, Syekh Fahri Jalaluddin, adanya Tok Nali, adanya Hamka, Buya Hamka sendiri. Semua ini mendatangkan ideologi-ideologi yang tinggi menuju kepada keintelektual lain, menuju kepada Quran dan Sunnah. Kalau kita sebagai orang Islam, pada pendapat saya, kalau kita tidak mengiktiraf, meninggikan benda lain, falsafah lain daripada Quran dan hadis, something wrong. Jadi kita kena balik, lakukan tajdid, balik kepada Quran dan Sunnah balik. Di sana kita gali segala keintelektual yang ada dan tumpah ke dalam karya kita. Kemudian datang era penjajahan. Di sinilah berlaku pertambungan yang sangat hebat. Adalah satu tulisan fikiran saya tentang macam mana sesat keluar dalam berita Minggu Malaysia. Saya jangka tulisan tu saya hantar. Saya jangka dia terbit kerana
pada minggu itu ada lebihan iklan. Jadi Kusuma tak tahu letak apa dia tengok kisah saya ada dia letak situ saya rasa. Sebab dia punya editing pun agak nampak tak bagus. Sebenarnya ada banyak typing error dan sebagainya. Cumanya di situ saya terangkan apabila datangnya sastra barat mencampuri urusan dunia sastra Melayu, khususnya di sekolah-sekolah. Orang Melayu disekolahkan dalam sekolah Inggeris. Kita belajar dan kita kenal Shakespeare, Hemingway dan sebagainya. Ada lagi John Paul Sartre yang datang dengan ideologi eksistensialisme dia dan sebagainya. Maka telah berlaku satu pecahan. Dan kemudian sastra yang awalnya yang merujuk pada sastra Islam itu sudah lama ditinggalkan. Dan akhir-akhir ini alhamdulillah, di samping kegerahanaan yang kita hadapi, ada benih-benih baru yang mula timbul, yang mula bercakap tentang sastra Islam kembali mungkin. Satu benda yang perlu kita bagi perhatian, yang cuba mendatangkan satu pembaharuan untuk membalikkan, saya namakan tajdid tadi, balik kepada Quran dan hadis dalam berkarya. Ada usaha ke arah itu. Semuanya dalam konteks ini dunia kritikan lagi satu. Saya pernah bincang dengan salah seorang pensyarah saya. Saya kata ke dia, masalah ideologi, masalah pandangan, masalah kritikan itu, saya fikir banyak ataupun ramai yang mampu memberikan sesuatu yang bagus. Tetapi kerana laras bahasanya, kerana mungkin sedikit bahasanya ataupun sedikit sikapnya menyebabkan kelompok-kelompok tak boleh nak terima. Jadi di sini kita balik pada apa yang saya nakil atas, mungkinkanlah ta'dib, adab itu sendiri dalam kehidupan sebagai seorang penulis sastra dan sebagainya. Dia merangkum, Islam itu merangkum, dan kita kena balik betul-betul Quran dan anjuran Quran dan Sunnah dalam berkarya, dalam menampilkan diri kita sebagai seorang penulis dan sebagainya. Baik, sikit lagi saya nak tambah berkenaan dengan apa tadi? Pengisian, okey. Apabila sebut tentang pengisian itu, saya masih bersetuju dan saya masih berpegang bahawasanya untuk menggarapkan satu karya yang tinggi nilai intelektualisme dia, ilmu dia dan sebagainya, saya ulangi sekali lagi, memang macam-macam mana kita sebagai penulis yang Melayu Islam ini perlu kembali pada Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Terima kasih Zainuddin panjang lebar tentang sejarah sastra dan sebagainya. Jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada penerangan panjang tu, berlakunya gerhana dalam bidang sastra ni, pengisian dalam sastra, bila berlaku clash of civilization, perkumpulan budaya dan peradaban. Okey, jadi kita beralih daripada saudara Uman kembali kepada bidang filem ni. Saudara Uman menyebut tentang tadi memetik tombal ya, salah makna bagai celaka. Okey, jadi makna bagaimana yang salah? Soalan berat. Kalau bercerita tentang perkara yang tidak puas hati, saya sebenarnya ada banyak perkara tidak berpuas hati. Contoh, kalau saya menaiki pengangkutan awam, saya mau ke sini, saya tidak akan berpuas hati dengan stesen bas, perkhidmatan bas. Kalau dulu waktu saya remaja, saya nak ke sini, saya naik bas Sriwijaya. Sekarang nak naik bas tu saya tak tahu kat mana. Mungkin taksi. Kalau saya tidak berpuas hati, sewaktu saya di stesen bas, saya ditahan oleh rela dan polis kerana dia menganggap saya pendatang haram dan muka pecah pintu. Saya juga tidak berpuas hati. Okay, saya nak keluar rumah, saya tidak berpuas hati kerana penghuni lain di rumah saya itu tidak berdisiplin, kencing di dalam lift gitu. Jadi kalau dikira tidak puas hati ini memang tak puas hati daripada keluar rumah hingga ke sini penuh dengan tidak puas hati. Tapi sebagai penulis saya memang menganggap bahawa zaman gerhana ini kerana salah makna badan celaka itu kerana mereka menyalah maknakan anak muda. Kenapa anak-anak muda ini tidak diberi peluang? Maksud saya peluang dan ruang.
Kalau dulu mereka kata, oh tidak ada kelulusan sekolah filem begitu, sekolah penulisan. Sekarang ni dah lebih ramai sekolah penulisan dan sekolah filem keluar. Saya juga alhamdulillah saya berpeluang belajar secara formal begitu. Tapi tidak diberi peluang. Yang diberi peluang adalah orang lama yang sebenarnya, saya minta maaf lah, tidak berbuat apa-apa dan sehingga kini tidak mempunyai apa-apa. Jadi itu gerhananya di situ, kerana kedua, pihak pemerintah itu melihat anak muda ini satu ancaman kepada mereka. Jadi sebab itu mereka ini amat sukar diterima, bukan kerana idea-idea mereka itu tidak bagus, mereka bagus. Mereka tahu secara hati nurani mereka mengatakan, oh anak muda ini bagus. Jadi kenapa tidak diberi peluang kepada banyak perkara kan? Contohnya, saya tidak mahu always point to myself begitu. Saya telah menang lebih daripada 3 kali pertandingan penulisan skrip di FINAS, dan semuanya itu saya adaptasi karya-karya sastra Melayu. Tapi FINAS sendiri tidak lihat. Seorang daripada wartawan besar Melayu itu mengatakan tidak ada karya sastra yang diadaptasi. Jadi saya macam heran lah. Atau contohnya itu dulu pada tahun 2007 itu saya membuat siri Sarjana Muslim 30 episod tu. Tapi waktu itu saya menjaja gitu, saya menjaja setiap produser tu. Saya punya cerita Sarjana Muslim just 6 minit je untuk pengenalan awal, satu yang chapter 1 begitu sifatnya. Jadi semua produser itu tidak mahu dan sebab produser itu semuanya punya wang, jadi saya kena jumpa. Lalu tiba-tiba jumpa dengan alasan mereka, oh cerita ini tidak ada penonton, cerita ini siapa nak tengok cerita ini, macam Sarjana Muslim ini apa benda ni, siapa Biruni ni, oh dari Khawarizmi ke Biruni, zaman keemasan the golden age itu siapa ni. Jadi mereka semua tidak mahu. Jadi pada tahun 97 itu telah dibuka pintu rezekinya, itu ada satu penerbit yang berani menerbitkan Sarjana Muslim, dan terbukti bahawa menurut apa yang dicatat itu sebagai karya yang paling banyak penonton, kalah Upin dan Ipin pada waktu keluarannya, sebab saya selesai dengan Upin dan Ipin. Lalu Sarjana Muslim ini menjadi yang nombor 1 pada bulan Ramadan itu, dia yang paling banyak tinggi penonton. Jadi ini terbukti bahawa semua benda boleh, kalau anak muda diberikan peluang, ini jawapannya. Tapi kerana tidak meyakinkan anak muda ini, tidak bagi saya penampilannya lah, mereka cuma hanya lemah, hanya belum dimatangkan oleh pengalaman hidup. Kalau setakat ilmunya itu, nescaya ilmu anak muda miliki ini, nescaya kalau kamu tahu semua berbunuh-bunuhan itu kamu nak datang berbunuh dengan mereka. Ilmu yang dimiliki anak muda. Jadi itu masalahnya. Gerhana kita sekarang ni tidak mahu memberi peluang kepada generasi muda yang berilmu. Dan saya ingin menegaskan satu lagi, gerhana kita ini, internet yang dah kononnya kata mereka yang untuk anak muda juga saya kembalikan, internet yang begitu banyak, sumber-sumbernya itu, anak muda itu tidak pernah mahu merujuk begitu. Siapa tak penulis skrip ini, siapa yang pernah menghantar manuskrip mereka untuk dirujuk di forum IMDb begitu, kalau menulis skrip? Adakah mereka punya masalah tentang konsep sebuah sinema itu, mereka merujuk saja kepada IMDb? Kerana mereka tidak merujuk kepada benda-benda banyak perkara yang moden ini, atau merujuk kepada guru lah. Kata sebab mereka kadang-kadang berpegang kepada, kalau saya tak merujuk kepada guru, tak ada guru, nanti saya merujuk kepada syaitan begitu. Dalam masa yang sama sekarang ni saya cakap menarik juga kalau boleh berguru dengan syaitan begitu. Jadi sebenarnya persoalannya begini ya, jawapannya sudah ada, saya sudah ada jawapan. Masalahnya begini, manusia ini tidak suka dan mahu hidup mereka diatur. Tidak seorang pun mahu masalah mereka diselesaikan. Tidak mahu pun seorang mengemaskan rumah mereka yang bersepah. Tidak mahu cerita mereka ditamatkan. Kerana apa jika semuanya itu sudah tiada, apa yang tersisa untuk mereka adalah satu saja jawapannya, sebuah ketakutan besar yang tidak diketahui. Anak muda ini adalah sebuah ketakutan besar yang tidak diketahui sebenarnya. Itu mereka tak tahu mereka takut apa sebenarnya. Contohnya seperti yang terbaru itu, kalau saya ingin menyentuh sikit, Faizal itu, kes rumah pena itu dipecah
itu jadi berita utama. Tapi lukisan